Assalamualaikum, selamat malam dan salam Ibu Pertiwiku sayang. Bersama dengan saya Syahrin Yusri dalam rancangan Randau pada malam ini dan juga rakan setugas saya Profesor Awang Azman Awang Pawi, dan saya harapkan penonton di rumah berada dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat belaka dan terus berada di kaca TV anda selama 30 minit. Dan hari ini kita akan bercakap tentang sebuah organisasi besar di Sarawak ini yang juga memberi peluang yang banyak kepada penonton-penonton, kepada seluruh rakyat Sarawak khususnya. Dan hari ini saya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu merupakan pengurus besar Sarawak Multimedia Authority, Dr. Zaidi Razak. Ya. Ini dia orangnya, cukup santai orangnya dan juga boleh dikatakan Roy dalam cerita Azura dengan jaketnya Prof. Aduh. Bangga tak jaketnya Prof kena Roy dalam Azura? Hero. Hero. Okey. Okey, bercakap tentang Sarawak Multimedia Authority, memang cukup sinonimlah di Sarawak ini dan ramai yang tahu tentang Sarawak Multimedia Authority. Tapi apapun, mungkin boleh ceritakan sikit penubuhan, matlamat penubuhan dan dalam landscape politik pembangunan di Sarawak, Dok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Tuan Syahrin dan juga Prof. Dato' Awang Azman di Universiti Malaya. Untuk bercerita tentang penubuhan Sarawak Multimedia Authority, kita bermula dengan apabila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita resume the duty as a Chief Minister, mengambil alih tampuk pemerintahan Kerajaan Negeri Sarawak dengan mangkatnya, dengan kembalinya Keramatullah Pain Sri Tok Nan. Beliau telah meletakkan asas dasar baru, iaitu dasar digital ekonomi kepada Sarawak, dan pada waktu itu saya telah ditugaskan sebagai sekretariat untuk penubuhan satu dasar digital ekonomi. Jadi kita telah merangka kita dengan panduan dan tunjuk ajar dan juga diketuai oleh Tan Sri Mursyidi, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri pada masa tersebut, telah merangka satu dasar digital ekonomi, strategi digital ekonomi, dan salah satu elemen dalam strategi kita adalah penubuhan Sarawak Multimedia Authority, iaitu penubuhan satu ordinan baru yang digelar ataupun dinamakan Sarawak Multimedia Authority, right? Dan di dalam ordinan tersebut telah dinyatakan roles kita dan fungsi-fungsi kita, power of authority apa semua, dan ingin saya ringkaskan banyak section-section tersebut dalam Sarawak Multimedia Authority ordinan tersebut. Kita telah diberi tugas untuk merangka dasar, polisi dan juga apakah hala tuju digital ekonomi di Sarawak. Mengkoordinasikan seluruh agensi di Sarawak, seluruh badan-badan berkanun di Sarawak untuk menyediakan satu plan yang komprehensif kepada ekonomi digital. Alright. Okey. Itu yang penubuhannya. Okey, penjelasan yang amat ringkas padat sebenarnya. Okey, silakan Prof. Silakan. Bagaimana kaitkannya dengan landscape baru sekarang ini dan suasana politik pembangunan dan konstitusional pula ada dasar digital negara. Maksudnya Saudara Zaidi boleh kasih sedikit? Okey, pada tahun 2017 apabila kita mengorak langkah dalam merangka strategi ekonomi digital bagi Kerajaan Negeri Sarawak, pada masa tersebut Kerajaan Persekutuan juga merangka, dan kita tidak terlalu mengikuti apa yang dirangka oleh Kerajaan Persekutuan itu, tapi kita mencanaikan membentuk satu ekonomi digital kepada kita punya the needs of people in Sarawak and also the needs of agensi in Sarawak, but berlandaskan kepada teori-teori ekonomi digital yang boleh memberi manfaat kepada kerajaan negeri dan juga rakyat Sarawak.
dalam politik pembangunan kita, kita masih lagi memerlukan politik pembangunan, right? Dan kita juga dengan menggunakan politik pembangunan tersebut, kita juga melakukan satu politik kerjasama antara semua. Right? Rakyat kita berbilang kaum, lebih 28 etnik kaum di Sarawak, dan kita menggunakan satu platform digital untuk meningkatkan kesaling hubungan dan juga keterangkuman untuk menjana satu ekonomi baru bagi Sarawak. Okey, dan pendek kata, secara ringkasnya juga SMA ini merupakan sebuah agensi yang menjadi penghubung kepada agensi-agensi kerajaan lain ataupun agensi ataupun GLC yang ada di Sarawak ni untuk menjadikan dasar ekonomi baru iaitu ekonomi digital ini berjalan dengan lancar. Tapi apapun, kita akan kembali selepas ini. Kita akan bertanya terus dengan Dr. Zaidi tentang perancangan dan juga pelaksanaan yang dibawakan khas untuk SMA untuk Sarawak sebenarnya. Silakan. Kita kembali dalam Cara Randau, masih lagi bersama dengan Dr. Zaidi, dan kita ingin melihat tentang cabaran ataupun hambatan dalam pelaksanaan dasar digital Sarawak ni. Silakan, Dok. Setiap satu strategi, pemulaan strategi mesti ada cabaran dan isu-isu yang ditimbulkan. Bukan bagi pihak SMA saja, bagi pihak pemulaan, bagi kita di tahap pemulaan apabila Ketua Menteri kita mengutarakan satu ekonomi digital. Jadi banyak orang akan bertanya, apa ekonomi digital? Right? Ekonomi baru ke apa? No. Jadi cabaran kita adalah memberi penerangan. Memberi penerangan kepada rakyat kita bahawa way forward adalah menggunakan digital teknologi dalam kehidupan seharian. Sebelum pandemik, banyak orang kita nak berbayar pakai e-wallet dan sebagainya. Apabila berlakunya pandemik, jadi rakyat banyak melihat kebaikan dalam digital ekonomi, digital teknologi dan sebagainya. Jadi cabaran yang lainnya adalah of course telekomunikasi, alright? Sebagai satu enabler, sebagai satu pemudah cara kepada ekonomi digital. Memang kritikal di Sarawak, dan SMA telah ditugaskan untuk complement, walaupun telekomunikasi di bawah kuasa federal, bahasa federal ataupun tanggungjawab federal, tetapi SMA telah ditugaskan untuk complement apa yang federal buat. Jadi kita telah mengumpul semua data kita dan kita melihat tempat-tempat yang perlu ditekankan untuk mengadakan telekomunikasi kesaling hubungan antara rakyat tersebut. Dan kita mempunyai beberapa program telekomunikasi. Kita ada saluran Sarawak linking urban and rural to the nation. Is nama kita saluran. Kita ada My SRBN, dan kita ada digital social and economy under science, dan SRBN under SDEC. Itu dari segi tanggungjawab kerajaan negeri ataupun pelaksanaan daripada kerajaan negeri. Daripada federal pula kita ada jendela. Dan jendela sekarang ini akan berjalan. InsyaAllah dalam tahun ini akan start pemulaan kerja-kerja untuk membina. Okey. Ya. Jadi pada peringkat permulaannya Prof, saya pun mengikuti perkembangan ini. Mungkin agak sukar orang menerima apakah itu digital ekonomi ataupun ekonomi digital ini. Tapi Alhamdulillah sekarang ni penerimaannya mula mendapat sambutan yang baik sebenarnya. Okey, silakan Prof dengan soalan seterusnya. Okey, kalau kita lihat sekarang ni dalam konteks SMA, bagaimana nak menerangi isu ketaksamaan dalam penyebaran luas digitalisasi di Sarawak. Sebab kita tahu kita sekarang ni 5G ke 4G, tapi ada tempat
4G, 3G pun begitu. Betul. Masalah telekomunikasi yang masih kurang, macam mana pihak SPE menangi isu itu? Okey, dalam soalan Prof tadi adalah tentang bagaimana kita nak closing this digital gap. Gap, ya. Digital gap kita. Beberapa program telah dilaksanakan oleh SMA seperti mana yang saya katakan tadi, untuk telekomunikasi kita setengah rancak dan sememangnya kita tidak dapat mencapai satu kesaling hubungan coverage kita sehingga 100%. Sebab keluasan Sarawak bukannya macam keluasan Singapura, Singapura dan sebagainya. Untuk kita closing this digital gap, we have a certain special program, program-program yang kita katakan special a bit, adalah penubuhan Digital Community Center di bawah agensi pelaksanaan kita, Pustaka, dan juga kita bekerjasama dengan MLGH, Ministry of Local Government and Housing kita. Alright. Sebanyak 42 DZC telah ditubuhkan di seluruh Sarawak dan kita menjangkakan pada tahun ini mungkin if kes COVID kita menurun, kita lebih banyak lagi program-program terbaru di sisi ini. Dan juga kita ada sekarang ini 5 Digital Innovation Hubs. Right? Sepanjang penubuhan SMA, Prof, kita telah mengadakan sebanyak 300 close to 400 activities kita, right? Seluruh Sarawak, dan melibatkan lebih kurang 50 lebih ribu participants dalam program itu. Ianya program yang direct kepada training. Okay. Dari segi platform kita ada Sarawak Pay. Right? Jadi penggunaan Sarawak Pay sekarang ini meningkat sejak penubuhan Sarawak Pay, pelaksanaan Sarawak Pay, more than 1 billion amount transaction menggunakan Sarawak Pay, bayar bil, beli apa semua, barang apa semua. Dan lebih kurang 50 lebih ribu merchant yang register dengan Sarawak Pay. Dengan user lebih kurang setakat tu if not mistaken dah nak mencapai dalam 700,000. Alright. Jadi kalau kita niat pelaksanaan Sarawak Pay yang memberi insentif cashback tunai, insentif cashback, kita meluaskan lagi kepada ke rural area, alright, ke kawasan luar daripada bandar. Dan kita bekerjasama dengan bank komersial, bank simpanan nasional untuk memudahkan top up dan juga withdrawal untuk pengguna Sarawak Pay. Nya bukannya aja ke arah aktiviti, tetapi penggunaan digital teknologi tersebut untuk closing, merapatkan jurang digital antara penduduk bandar dengan penduduk luar bandar. Okey, baik. Jadi penjelasannya baik sebenarnya, dan Sarawak Pay itu merupakan satu kata app ataupun platform yang baik untuk kita gunakan membeli barang dan sebagainya. Memudahkan kita lah dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita kembali selepas ini, kita bertanya lagi dengan Dr. Zaidi selepas ini dengan pelbagai lagi soalan perancangan strategi dan sebagainya. Kita kembali rancangan Randau. Okey, baik Dok. Bercerita tentang dasar digital membantu merancangkan ekonomi rakyat. Bagaimana SMA melaksanakannya? Okey, untuk merancangkan ekonomi rakyat, kita telah bekerjasama dengan pelbagai agensi menerangkan bagaimana rakyat boleh menggunakan digital teknologi. WhatsApp sebagai contoh, memberi latihan WhatsApp, dia boleh iklan, alright. And then untuk pembayaran, dia boleh share QR code setidaknya dalam WhatsApp apa semua through
Sarawak Pay apa semua, right? Dan juga kita memberi latihan through ada digital means, right? Facebook register commercial dengan Facebook, Shopee dan sebagainya. Dan juga kita bekerjasama dengan Sentek Komersial di bawah Tuan Syarin, right? Nah, kita memberi galakan supaya ada keterlibatan penduduk walaupun yang di luar bandar, right? Untuk mereka memasarkan barang mereka, produk mereka through digital media tersebut. Right. Okey, Prof. Jelas tu sebenarnya, Prof. Silakan, ada lagi soalan, Prof? Negara yang kita jadikan rujukan ataupun model dalam konteks pelaksanaan dasar digitalisasi Sarawak ni, dasar ekonomi digital Sarawak. Okey, dalam kita merangka, Prof, digital ekonomi strategi kita tidak menjurus kepada sesebuah negara. Memang kita pada awalnya kita pergi ke Estonia untuk digital government because they started earlier than us, alright? Yang disebutkan oleh Ketua Menteri apa semua, memang kita menjurus kepada Estonia yang mana rata-rata penduduk semuanya faham tentang penggunaan digital teknologi. Dalam kita merangka untuk bisnes sebagai contoh, alright, kita merujuk kepada Finland. Kita merujuk untuk startup because they are the one that promoting this startup development, alright. Dari segi ekonomi digital, penlibatan teknologi apa semua, China juga merupakan satu negara yang kita rujuk, alright. Jadi beberapa negara jadi rujukan kita untuk melihat kepada comprehensiveness of this kesempurnaan dalam digital ekonomi kita supaya tidak ada yang kita tertinggal, tidak ada yang kita terlepas pandang dalam kita merangka strategi. Tapi ingin saya tekankan di sini, Prof, dengan Tuan Syarin, digital ekonomi ini ianya adalah living things, right? Setiap hari ada digital teknologi yang baru, right? Yang diperkenalkan, cara baru, algoritma baru. Jadi setiap masa SMA kena belajar, right? Kena belajar, kena melihat apakah teknologi baru, apakah pendekatan baru untuk kita memberikan satu dasar ataupun polisi kepada pembangunan digital supaya rakyat kita ketinggalan. Okey. Jadi dalam konteks berdasarkan situasi semasa yang berlaku ketika ini, pelbagailah dengan teknik dan sebagainya, apa harapan dan strategi perancangan SDA untuk memastikan dasar digital ini terus berjaya dilaksanakan? Okey. Kita ada seminit saja lagi, Prof. Doc, 1 minit ni. Silakan. Thanks, Prof. Okay. Harapan kita, of course, pihak federal telah melancarkan My Digital. Okay. Right? Dan kita juga telah melancarkan Digital Economy Strategy 2018 and 2022. Dan pihak SMA telah bertanggungjawabkan untuk merangka satu pelan inklusif dan juga komprehensif kepada satu tarikh baru iaitu 2030. Right? Dan kita terlibat dalam State Economic Action Council SEAC 2021 until 2030. Alright? Dan itulah perancangan kita ke arah 2030 dan semoga state, kita punya kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan dapat bekerjasama dalam memberi satu pendedahan, satu pembangunan baru kepada rakyat Sarawak. Ya.
Okey, jadi sebenarnya masa mencemburi kita. Jadi kita sudah berada di akhir segmen. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Zaidi Razak atas perkongsian mengenai SMA dan satu perkongsian yang baik, dan juga Prof. Awang Azman bersama kita masih di Kuala Lumpur. Terima kasih juga atas soalan-soalan yang ditanyakan daripada semua penonton. Jadi inilah Sarawak Multimedia Authority, penghubung ataupun pemudah cara untuk kita mendapatkan jaringan ataupun jaringan internet lebih luas, dan juga mereka memberikan satu jalan untuk kita belajar training dari segi training sebenarnya dengan menghubungkan dengan agensi-agensi yang ada, peluang perniagaan, platform-platform sediakan. Inilah SMA banyak yang mereka lakukan dengan cara untuk kita berhubung dengan SMA. Boleh terus layari Sesawang SMA. Dan kepada penonton di rumah, inilah salah satu inisiatif yang digerakkan oleh ataupun diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Mudah-mudahan akan terus memberi manfaat kepada seluruh rakyat Sarawak di bandar ataupun di luar bandar. Jadi ini merupakan segmen Takhir Randau 2001 untuk episod ataupun musim pertama. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah kita akan memberikan terbaik untuk semua penonton TVS di Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.